Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Dan alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta rahmat kasih sayangnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita sambung lagi topik perbincangan kita tentang hijrah. Sepanjang minggu ini insya-Allah kita akan perkemaskan konsep hijrah, apa itu yang kita kena tahu tentang hijrah dan bagaimana untuk kita memastikan hidayah yang kita dah pun dapat, hidayah yang pun kita terima untuk kita gunakan sebagai asbab untuk kita berhijrah. Tapi masalah untuk kita berhijrah ni, kita ada beberapa stumbling block. Dia ada beberapa perkara yang menyebabkan kita tersekat. Dah nampak dah, hidayah tu dah ada. Jalan tu dah nampak dah jelas dah. Dan padahal sebenarnya yang kita belajar dekat sekolah tu di universiti kan, kalau siapa yang ambil subjek agama lah, kebanyakannya setiap hari dia dinampakkan sesuatu untuk dia istiqamah. Jadi semalam ada yang tanya soalan, macam mana kita nak mengekalkan iman kita tu, kerana iman ini dia akan ada masa dia yazid wa yankus, dia ada masa dia meningkat bertambah, ada masa dia akan menurun mewudum. So macam mana kita nak pastikan kita dalam keadaan yang sangat-sangat positif, kita boleh melalui, mendepani situasi dan keadaan di mana kita akan sentiasa diuji, dan keadaan itu menyebabkan kita dalam keadaan sentiasa bersiap sedia. Walau macam mana teruk pun ujian dia, walau macam mana keadaan sekalipun, setelah kita beriktikad, setelah kita mengekalkan kita punya matlamat, visi dan misi untuk berhijrah kerana Allah. Di sini ada satu yang kita kena tahu. Lillah billah. Bab ni orang kadang-kadang kata aku berhijrah kerana Allah. Lillah saja. Tetapi billah itu hilang. So apa pun yang kita buat mesti lillah billah. Lillah billah kerana Allah, dengan Allah, billah dengan ilmu Allah. Bab ni kita kena cari Allah. Allah tu di mana? Allah tu kalau kita baca saja, zikirkan, sebut saja nama-namanya, dia hanya kita akan rasakan Allah itu dari sudut metafiziknya saja. Tetapi kalau kita jadikan Allah itu sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita berbentuk hidayah, berikan kepada kita dalam bentuk ilmu dia. Ilmu dia tu ada di dalam kitabnya. So kitab itulah sebenarnya panduan, itulah billah. Lillah kerana Allah, billah dengan panduan ilmu yang Allah dah berikan melalui wahyunya, dan dari situ kita nak berbuat, bukan lagi kita duk berazam saja, tak ada berbuat. Hijrah itu dia mesti dengan tindakan, action, dan dia mesti dilakukan dengan ilmu. Kerana orang yang berbuat tanpa ilmu, di hujungnya hanya akan duduk dalam keadaan bersangka-sangka. Betul ke tidak? Ya ke tidak? Dah hijrah ke tidak? Dan dia akan selalunya dia akan melalui fasa kegagalan kerana dia hanya mengikuti hawa nafsu, belum lagi mengikuti petunjuk ilmu dan wahyu. So di sini kita nak cuba bantu dan kita nak nampakkan macam mana proses hijrah tadi tu, mesti kita mulai dengan ilmu, dan ilmu itu daripada hidayah Allah sendirilah. Allah akan berikan kita hidayah, Allah akan jadikan kita ni golongan-golongan yang berilmu. Dengan ilmu tadi itu kita nak menjadikannya sebagai satu asbab kepada perubahan. So hari ini topik kita 3 benda punca lambat berhijrah walaupun dah dapat hidayah. Sekarang ni cerita dia dah dapat dah hidayah. Semalam topik yang agak panjang lebar kita bincangkan. Hidayah itu bukan lagi kita nak kena mencari-cari, kecuali kita kena menuntut ilmu. Bab menuntut ilmu tu memang kita kena mencarilah, sebab hidayah ini, Al-Quran itu, kitab itu memang dah sedia ada dalam rumah kita. Cuma dia memerlukan satu keazaman dan kekuatan, kemahuan untuk kita mendekatkan diri. Carilah jalan, Allah kata. Carilah wasilah. Semalam kita buka surah 5, surah Al-Ma'idah ayat 35. Carilah wasilah untuk kita bertakwa, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. So laluan dia, kita tidak dapat tidak. Kalau dalam hadis Nabi tu, Nabi menampakkan satu kewajipan
Talabal ilmi faridatan. Menuntut, mencari ilmu. So ilmu mesti dituntut. Mesti dituntut, itu hak kita. Al-Quran dah Allah berikan kepada kita. Semua manusia ini diberi hak untuk menuntut ilmu yang ada di dalam kitab Allah itu. Menuntut haknya. Menuntut dan menjadi satu kewajipan. Faridatan ala kulli muslimin. Ke atas setiap orang yang mengaku dia ni adalah orang yang Islam. Mengaku dirinya orang yang menyerah diri. So Islam itu, apa maksud dia? Orang-orang yang menyerah diri. Menyerah diri kepada siapa? Menyerah diri kepada Allah. Kepada lillah. Tetapi dia memerlukan ilmu. Konsepnya hidayah tadi tu perlu kita gunakan untuk kita mencapai matlamat hijrah tadi, insya-Allah. Kerana kita ambil pelajaran, sejarah membuktikan bagaimana orang-orang di kota Mekah dahulu, bila mana mereka ini diturunkan perintah untuk berhijrah, ni kalau cerita Nabi, diperintahkan untuk mereka berhijrah. Ada di kalangan mereka yang masih juga berbolak-balik, sama dia nak berhijrah ataupun tidak. Nak meninggalkan apa yang ada di kota Mekah tu bukan mudah. Kalau kata Nabi itu 13 tahun fasa, dia mengambil masa untuk mengubah mentaliti umat Islam ketika dalam kota Mekah itu untuk mereka menguatkan akidah masing-masing. 13 tahun. Jadi kalau kata umur Nabi 40 campur 13, 53 tahun. Nabi sendiri pun nampakkan berat hati dia untuk meninggalkan kampung halaman. Tetapi Nabi mendapat satu ganjaran yang lebih baik. Ajran itu cerita ganjaran, pahala cerita ganjaran yang lebih baik Allah gantikan kepada Nabi bila Nabi mengambil keputusan untuk berhijrah ke kota Madinah. Waktu itu dipanggil kota Yatrib, dipanggil Yatrib. Lalu baginda masuk, baginda mengubah Yatrib menjadi satu Madinah, satu tempat pembangunan agama yang sampai hari ini dia sudah menjadi satu ikon, satu bentuk negara yang menjadi sebuah panduan perlembagaan kepada negara-negara yang lain. Negara pertama yang mempunyai social contract, sampai hari ini kita boleh lihat bukti dia, dan itu antara bukti sebuah kisah perjuangan Rasulullah SAW yang kita pun nak kena ambil pelajaran. Nabi sendiri pun hijrah minda dulu. Hijrah minda ketika umur 40 tahun dan kemudian Nabi hijrah secara fizikal ketika umur 53 tahun. So kalau itu konsep sunnahnya, maka kita pun sama juga. Ada orang dia mengambil masa dulu untuk hijrah secara minda. Hijrah dari sudut ilmu dan knowledge-nya. Dia tak mungkin tak nampak lagi dari segi fizikal. Dia menuntut ilmu senyap-senyap, diam-diam. Dia pergi korek ilmu dekat YouTube sana, korek ilmu kat YouTube sini. Dia pergi cari dekat Facebook sana, pergi ceramah sana, ustaz sana. Kena pula waktu PKP ni tak boleh pergi kuliah-kuliah secara fizikal. Dia pergi secara online. So dia mengkaji semua benda. Dia baca buku. Diam-diam dia buat. Orang macam ni, kadang-kadang kita tak nampak. Tetapi pemikiran dia sudah berubah. Kata-katanya mungkin sudah berubah. Cara pandang dia mungkin berbeza. Cara cakapnya pun sudah berbaur. Ada hawa-hawa ilmu, ada knowledge yang disampaikan. Ada benda yang dicakap bukan kosong. Itu part tu, kita kena faham. Macam mana orang yang dah mula berhijrah. Kadang-kadang dia tak tunjuk lagi secara fizikal dia. Kan, mungkin dia dah berubah dari sudut mentally. Secara mentalitinya dah mula lain daripada kawan-kawan dia yang lain. Kalau kata ruang lingkup dia ini adalah antara orang-orang yang lain dari segi kata-kata, dari segi perwatakan dah mungkin berubah sikit. Tetapi physically mungkin masih lagi tak pakai tudung. Mungkin lagi dia dah mula daripada pakai t-shirt, dia dah mula pakai pakaian yang labuh sikit, dah pakai baju kurung, dah pakai jubah. Lama-lama 2-3 tahun lepas tu kita dah mula nampak dia pergi umrah, balik umrah mungkin dia dah berubah secara total. Jadi perubahan begini selalunya dia dah ada homework yang dia dah buat. Dan dia nampak lebih kemas, lebih kejap, lebih nampak mencengkam di jiwa kerana perubahan itu dia buat atas dasar ilmu. Dia bukan pergi umrah, balik pada umrah tu tiba-tiba berubah dalam masa 24 jam, berubah secara total, tiba-tiba itu mungkin sesuatu yang mengejutkan. Jadi ini antara benda-benda yang kita lihat. Jadi kalau kata kita daripada tak bertudung, kemudian mula bertudung, tudungnya singkat, kemudian tudungnya mula labuh dah mula pakai jubah, dah pakai baju yang proper, dan tiba-tiba kalau hari ini dia mengambil satu langkah yang lain, dia mula berdakwah pula kepada orang lain. Itu semua adalah fasa perubahan dan hijrah yang kita dapat lihat berlaku kepada individu-individu tertentu. So hari ini pun kita sama juga, kita sedang mencari jalan macam mana hidayah yang ada tadi tu, tetapi dia mengalami 3 fasa yang menyebabkan kita tersekat. So bab ni insya-Allah
Kita ada tetamu istimewa kita untuk kita membincangkan dan memberikan pandangan untuk kita sama-sama mengambil ibrah daripada 3 elemen penting yang ada di dalam Al-Quran yang Allah sendiri dah nukilkan dalam Al-Quran dan Allah sebutkan dalam Al-Quran supaya kita sama-sama membacanya. Dan insya-Allah saya akan pass baton saya ni kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Kamal Ashraf untuk kita sama-sama mengambil pelajaran daripada topik pada hari ini. Okey. So yang pertama, saya bagi poin pertama dululah untuk Ustaz Ashraf kembangkan. Okey, kita ada 3 benda. Nanti saya akan bagi dalam bentuk pointer lah, dalam bentuk poin-poin yang kita boleh sama-sama ambil pelajaran. Yang pertama sekali yang menyebabkan kita lambat sikit nak bergerak ke arah fasa hijrah ini, pertama sekali kerana dunia lah. Kita tak dapat elak benda tu. Buka surah 3, surah Ali Imran. Nanti saya akan masukkan ayat sambil Ustaz cerita nanti. Surah 3, surah Ali Imran. Bermula daripada ayat 14. Cuba tengok 3, 14. Dan di situ kita akan membaca dengan perlahan-lahan sampailah 3 ayat 19. Di situ Allah nampakkan dijadikan zuyina linnas, dijadikan kepada manusia itu apa yang mereka suka dan cintai. Apa yang kita cinta sebenarnya? Apa yang menyebabkan kita ni tak boleh nak bergerak lagi? Kenapa kita tak boleh nak pergi jauh lagi? Apa yang menyebabkan kita cinta sangat dekat dunia ni? Okey, tengok 3 ayat 19. Alright? Okey, saya pass kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sambung perbincangan kita pada pagi ni. Persilakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Syauqi. So saya mulakanlah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Syauqi Hasan. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang 3 punca lah. Punca kita lambat berhijrah walaupun dah dapat hidayah. Ini sangat berat sebenarnya topik ni. Itu apabila kita membicarakan tentang topik yang ini, kita tahu bahawa seolah-olah ada satu stumble block yang berlaku di antara kita, sama ada kita nak bergerak kepada Allah ataupun kita masih lagi selesa dan rasa risau sebenarnya nak lepaskan keduniaan ini, nak lepaskan tempat yang kita panggil sebagai tempat tidur. Tempat tidur ni selalunya tempat yang selesa, tempat yang boleh tidur. Kalau tempat tak selesa, susah nak tidur kadang-kadang. Tapi kalau dah letih sangat pun kat mana-mana boleh tidur kan. Okay, jadi apa yang kita nak cerita pada hari ini adalah bagaimana yang tadi tu, poin yang pertama adalah bagaimana kita takut rezeki kita jadi sempit. Jadi apa yang telah dibincangkan, apa yang telah dibukakan oleh Ustaz Syauqi tadi pada surah 3 ayat 14. Okey, surah 3 ayat 14. Sama-sama kita tadabbur. Sama-sama kita perhalusi. Okey. Kalau kita membaca ayat Al-Quran ini, Allah suruhkan kita menzikirkan dia. Menzikirkan dia. Jadi menzikirkan ni, zikir ini membawa masuk kepada ingat. Macam mana kita boleh jadi ingat? Kerana kita ulang-ulang membaca. Kita ulang-ulang membaca. Kalau dalam surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ini 4 ayat yang diulang-ulang peringatannya. Allah bicarakan, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahamin muddakir. Jadi Allah telah mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan agar kita ni ambil pelajaran. So hari ni salah satu konteks yang kita nak bicarakan adalah kenapa ada stumble block untuk kita berhijrah. Rasa macam berat je untuk aku berhijrah. Sedangkan aku tahu yang aku nak hijrah ni adalah satu benda yang baik. Satu benda yang memberikan manfaat kepada kita. Okey? Jadi
cintakan dunia dan isinya, ini antara salah satu stumble block yang menjadi satu orang panggil apa ni, sempadan ataupun menjadi satu penghalang kepada umat Islam, terutamanya kepada lelaki-lelaki di luar sana, termasuklah diri saya sendiri, untuk kita berhijrah daripada satu titik kepada titik yang lain. Okey. Jadi dalam surah ini, surah 3 ayat 14 ini, kalau kita baca sungguh qad. Jadi qad ini benda yang main-main ke benda sungguh-sungguh? Jadi sungguh-sungguh Allah bicarakan qad kana lakum, telah ada bagimu ayatun, tanda-tanda pada fi'ataini. Fi'ataini dua golongan. Fi'atainil taqata, yang bertemu. Dan satu golongan fi'atun tuqatilu, berperang fi sabilillah. Sorry, salah ayat ni. Okey, tu ayat 12, ayat 13. Zuyina ni dijadikan indah, linnas, bagi manusia, hubbu, kecintaan, syahwat, segala yang diingini, minan nisa, dari wanita-wanita. Okey. So dalam konteks ayat ini, zuyina ni adalah satu benda yang menjadi perhiasan pada kita sebenarnya. Menjadi satu benda yang indah. Linnas, bagi manusia. So kita lihat dalam ayat ini Allah sebut perkataan linnas. Okay, linnas ini adalah, annas ini adalah manusia melata. Manusia yang belum lagi dibacakan dengan Al-Quran. Manusia yang belum diilmukan lagi dengan Al-Quran. Apabila telah diilmukan dengan Al-Quran, sepatutnya kita akan jadi sebagai insan. Iaitu dalam surah Ar-Rahman, Allah firmankan, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Maha pemurahnya Allah, dia mengajarkan kita Al-Quran dan dia menciptakan insan. Apabila kita dibacakan Al-Quran, kita akan menjadi insan. Daripada kita annas tadi, kita entiti kita annas pada awalnya manusia yang melata, manusia yang bertebaran di atas muka bumi Allah ni. Sebelum mendapat wahyu, itulah annas. Jadi selepas dapat wahyu, kita menjadi al-insan. Jadi sepatutnya kita kalau dah jadi al-insan, kita akan ambil ayat ini sebagai satu bentuk peringatan bahawa apa yang Allah ingatkan kita, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ini adalah satu benda yang benar, yang mana kita akan berhadapan dengannya. Bahawa rintangan ini bukannya main-main. Rintangan ini ataupun halangan ini pasti akan berlaku kepada engkau. So apa dia? Inilah dia, iaitu kecintaan kepada dunia. Segala yang diingini. Kat situ kita lihat perkataan Arab dia adalah syahwat. Hubbu ni, kita cinta kepada syahwat, nafsu syahwat kita. So dari mana? Dari aspek wanita terutamanya. So besar tak peranan wanita ni dalam menjadi halangan kepada kita untuk berjalan pada jalan Allah. So ini peranannya. Dia wanita ni, dia bukan sekadar wanita fizikal saja, jantina wanita saja, tapi lelaki yang berjiwa macam wanita. Sebab apa? Dia takut. Takut kepada takut untuk berhijrah. Okey. So kalau kita lihat perangai nisa ni, dia bukan saja pada nisa yang physically tu, tapi dia berlaku nisa ni juga kepada jiwa seorang lelaki yang takut untuk meninggalkan dunia. Jadi Allah pandang kita ni sebagai nisa je. So kalau nisa tapi berjiwa rijal, itu Allah pandang sebagai rijal. Dia beza di antara muzakkar dan juga muannas. Muzakkar ini yang jantina lelaki dan juga wanita. Okey, dan kemudian halangan yang kedua adalah wal banin, dan anak-anak. Dan anak-anak. Jadi ini dua benda. Kita ingat balik dalam surah At-Taghabun, Allah firmankan tentang bagaimana wanita, isteri dan anak menjadi musuh. Okey, jadi menjadi musuh. Ustaz Syaki boleh sambung tak Ustaz Syaki? Batuk Okey. Sekejap. Kesian kat ustaz kita tu, tengah batuk tu. Okey, sebenarnya kita nak nampakkan 4 ayat daripada surah 3 ayat 14 ni, dia nak nampakkan beberapa poin penting yang melibatkan kecintaan kita kepada dunia yang terlalu mengikat kita daripada kita nak berhijrah daripada sesuatu yang Allah berikan dengan maksud dan tujuan untuk kita menjadi hamba, mengabdikan diri kepada Allah, lalu kita menjadi hamba yang mengabdikan diri kita kepada dunia. So, apa dunia yang kita ada? Sebenarnya benda yang Allah dah layout dalam ayat Quran tu sangat cantik, sangat mudah. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia itu cinta terhadap apa yang diinginkan. Ni antara kemahuan dan kehendak Allah dengan keinginan yang kita nak je kita dapat dekat dunia tu. So apa dia? Perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Tahu ni, tumpuk-tumpuk
Tai unta. Tai unta. Yang bertompok-tompok ni sebenarnya antara benda yang menyebabkan kita duk bergaduh daripada kita kecil sampai kita besar. Benda ni lah yang menjadi hala tuju dan matlamat keinginan kita. Sampai masa bila Allah suruh bayar zakat, ada orang jadi panggil macam korun. Dia tak boleh lepaskan apa yang dia ada. Sampai nak berzakat pun dia berkira-kira. Sampai dia nak menyerahkan kepada jalan Allah pun dia berkira-kira. Nak bersedekah pun dia berkira-kira. Yang ni part-part yang kita dapat lihat. Kemudian dia ada kuda-kuda pilihan. Kalau kuda pilihan tu zaman Nabi, kira ambil lah cerita kuda yang mahal harga dia. Kuda yang sangat sihat, kuda yang sangat kuat, sangat hebat. Kuda zaman kita, tu logo kuda tu yang penting tu. Ferrari, kuda hitam. Apa-apa yang terkait dengan kenderaan-kenderaan yang laju. Apa yang kita nak miliki. Dan ada bukan saja kereta saja, ada superbike, ada kereta-kereta besar, ada basikal. Hari ni basikal pun dah jadi harta yang penting. Basikal bukan murah, basikal mahal. Kemudian Allah kata apa? Haiwan ternakan, sawah ladang. Jadi itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. So Allah dah bagi ayat yang jelas sebenarnya. Siapa yang baca ayat Quran ini hidayah. Ini adalah petunjuk. Ini adalah hudan. Allah bagi tahu dalam Quran, Allah bagi tahu dalam kitab. Ini antara benda yang menyebabkan manusia ni dia rasa sangat indah, sangat suka, sangat seronok. Tapi masalah dia adalah bagaimana kita nak lihat benda ni berlaku depan mata kita. Ni ayat petunjuk, bainatnya depan mata kita boleh nampak. Ada keluarga yang bergaduh kerana harta, ada orang tak boleh nak berubah kerana harta, ada orang kerana benda inilah dia jadi sombong, jadi ego. Kemudian dia jadi orang yang sangat-sangat nampak lavish, stylish, hidup dengan dunia yang penuh dengan tahu, pakai daripada rambut, hujung rambut sampai ke hujung kaki, ada value dekat tubuh badan dia. Dan dia tak boleh nak meninggalkan benda ni. That's why kalau kita tengok perempuan, kalau ni perempuan lah, kalau lelaki kita boleh nampak dari segi cara hidup dia. Kalau perempuan, dia akan nampak dari segi pemakaian tudung, pemakaian baju ketat, dia pemakaian seluar, dia pemakaian cara hidup, kawan-kawan sekeliling dia. Kalau tengok Macau scam tu, macam itulah rupa kalau dah terlebih terlajak. Terlajak apa? Terlajak cintakan dunia. Dari segi araknya pun ada, dari segi kehidupan berpartinya, bersosial. Kita bukan nak judge orang tu. Tapi, kalaulah hidayah ini sudah sampai kepada mereka, tak mustahil juga ahli maksiat tadi mampu untuk masuk ke syurga. Boleh berubah. Tapi dengan the power of hijrah yang menyebabkan kita tahu macam mana kita nak keluar daripada kegelapan dan kezaliman diri itu kepada masuk kembali ke jalan Allah yang sebenar. Okey, itu part ayat 3:14. Okey, Ustaz sambung 3 ayat 15. Okey, saya nak elaborate sikit lah macam yang Ustaz Syauqi sampaikan tu. So dia interesting sebenarnya. Kalau kita kupas macam itulah sebenarnya kalau kita lihat bagaimana cerita pasal Al-Quran ini, dia kalau kita go in depth, dia boleh pergi kepada banyak benda aspek. Kita nak kupas kan kita kena dalam frame lah. Okay, so apa yang saya nak ceritakan iaitu bagaimana saya sendiri. So saya nak berkongsi sedikit. Pada pagi tadi bila dapat saja topik ni semalam daripada Ustaz Syauqi, so pagi ni saya bincang dengan wife saya. Jadi apa yang saya nampak saya katalah kepada dia. Dalam topik ni yang Ustaz Syauqi bagi ni, apa yang saya nampak. So isteri saya terus cakap, abang sharekan je macam mana saya sendiri. Macam mana isteri saya sendiri, dia punya hijrah dia. Okay, so apa yang saya nak ceritakan, kekuatan seorang suami dan juga bagaimana isteri mengambil kekuatan daripada seorang suami. Jadi itu yang saya nak bawakan pada hari ini. Apabila kalau let's say kalau suami tu cintakan dunia, isteri dia akan ikut pattern tu juga. So that's why kenapa dalam pembentukan institusi keluarga tu, kalau cerita pasal takut sempit rezeki ni, kalau suami sendiri ada satu dilema dalam topik yang pertama kita nak bicarakan ini, dan isteri akan mengikuti sama juga. Kalau cerita pasal Macau scam ke apa ke, sebab apa? Kerana suami pun dalam cerita itu dia hidupnya secara lavish lifestyle. So dan isteri akan ikut mengikuti. Sebab apa? Suami itu adalah mold dia. Jadi kemudian kita lihat hasilnya bagaimana. So itulah yang digambarkan. Okay. So dalam konteks 3 ayat 14 ni, surah 3 ayat 14 ini bicara dalam surah Ali Imran. Dalam kita nak membina keluarga yang soleh ini, yang Allah gambarkan, iaitu kepribadian Ali Imran ini, keluarga Imran ini, inilah salah satu uswah yang kita kena ikuti. Dan apabila kita nak mengikuti uswah, antara halangannya inilah dia, surah 3 ayat 14. Jadi Allah nampakkan iaitu bagaimana benda-benda ini menjadi halangan. Dan kemudian dalam konteks ayat yang seterusnya, iaitu ayat ke-15, Allah katakan,
Mahu tak aku beritakan kepada kamu? Jadi berita unabbiukum ini dia sama dengan perkataan naba. Naba ini berita besar. Jadi Allah suruh kita berprinsip. Allah suruh kita katakanlah kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman ini, apabila kamu sudah beriman dengan ayat ini, maka kamu kena sampaikan kepada manusia satu berita. Beritanya bukan berita kecil, tapi berita besar. Jadi unabbiukum ini dibawa oleh Nabi. Nabi ini pembawa berita besar. Jadi Nabi nak sampaikan kepada kita berita yang besar bahawa ada yang lebih baik daripada itu. Ada yang lebih baik daripada sawah ladang, binatang ternak, kuda-kuda, emas, perak, wanita dan anak yang kamu cintai itu. So, apa dia? Iaitu lilladzina taqaw. Bagi orang-orang yang bertakwa, inda di sisi Rabbihim, pengatur mereka. Apa dia yang Allah akan beri? Iaitu jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini selalu kita baca. Tajri min tahtihal anhar. So, iaitu taman-taman. Jannah ini kebun-kebun, taman-taman yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, iaitu mereka kekal di dalamnya, dan isteri-isteri yang wa azwajum mutahharah, isteri-isteri yang suci, dan keredaan dari Allah, dan Allah Maha melihat para hamba-Nya. Hari ini betapa kami bersyukur, di RPL Lutfi kami bersyukur kerana apa? Apabila kita betul-betul mula memahami benda ini, so kita rasa dunia ini sebenarnya kecil saja. Dunia ini kecil saja. Dan ilmu Allah itu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran ini adalah satu bentuk penyaksian kami kepadanya, bahawa Allah ini adalah segala-gala buat kita. Okay? Kalau kita rasa benda itu, itulah kenikmatan yang terbesar. Kita dah tak rasa takut dah sempit pada rezeki, kerana kita tahu bahawa Allah yang beri rezeki kepada kita. Allah yang beri rezeki kepada kita. Kalau kita kejar Allah, bukan sahaja kita dapat Allah, tapi dunia mengikuti. Kita tak rasa sempit rezeki ni, malah kita boleh memberi, malah kita boleh buat macam-macam lagi. Jadi ini antara benda nikmat yang Allah beri kepada kita supaya kita bersyukur. Dan apabila kita bersyukur, kita dah rasai nikmat, maka kita boleh bagi tahu kepada orang lain bahawa best lah nikmat ini, bahawa aku dah rasa dah apa yang Allah bagi, dan aku nak ajak orang lain rasa apa yang aku rasa. Okay? So itu dia Ustaz Syuki. Ada tambahan daripada Ustaz? Okay. Tambahan daripada saya. Kita kena tengok ayat yang seterusnya. Cuba buka ayat 15. Kalau kita buka ayat 15 tu kan, tadi Ustaz AA dah baca ayat 15 tadi tu. Bila kita bacakan tentang Allah katakan qul. Qul ini kena faham dia adalah satu prinsip. Banyak kali dah kita nampakkan dalam bicara maqasid tentang macam mana kita nak membaca ayat-ayat Allah ini dari sudut tanda. Tanda ni maksudnya Allah bagi kat kita isyarat. Isyarat macam mana kita nak membahasakan ayat-ayat Allah ini dalam makna ataupun prinsip yang Allah nak kita katakan. So Allah kata katakan. Ni siapa nak kena katakan? Nabi Muhammad waktu itu dia dapat wahyu ni, diberikan kepada orang-orang yang beriman di kalangan orang-orang yang nak duduk di Mekah ni, nak berhijrah ni. Allah offer sesuatu kepada mereka. Katakan. Allah katakan apa? Qul, maukah aku beritakan kepada kamu dengan apa yang lebih baik daripada itu semua? Apa itu semua? Daripada atas-atas tadi itulah. Daripada isteri-isteri, anak-anaknya, harta benda, kereta lah, ladang, ternakan, apa yang ada tu. Allah kata ada satu benda yang aku nak bagi tahu korang, yang akan menyebabkan korang dapat benda ni lebih daripada apa yang lebih baik daripada sisi Tuhan kamu. Benda apa? Dikatakan lillazi, bagi orang yang bertakwa, inda rabbihim jannatun tajri, yang akan mendapat satu bentuk syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah, dan isteri-isteri yang suci, wa ridwanun minallah, dan mendapat keredaan daripada Allah, wallahu basirun bil ibad, dan Allah melihat pada hamba-hambanya. Okey, kat sini ada beberapa kategori yang kita kena baca. Satu, Allah nampakkan poin yang penting dekat sini. Okey, sekejap. Kita bagi kita keluar ajak muka Ustaz AA, tunjuk ayat ni kejap. Cuba tengok dekat situ. Kata Allah kata apa? So kita ada beberapa perkataan yang kita kena tahu. Gantinya Allah bagi apa? Isteri yang suci. Tu yang Ustaz AA nampakkan tadi tu. Kenikmatan yang kita dapat bila kita dah dapat hidayah ini, kita akan mula melihat
agama itu sedang masuk ke dalam jiwa keluarga kita. Anak kita dah mula berubah mengikut prinsip Allah, mengikut prinsip Al-Quran dan Sunnah, mengikut kata-kata dan firman Allah, mengikut hidayah tadi tu. Tetapi basicnya, suami tu kena kuat dulu. Baru isteri boleh ikut. Kalau isteri lemah, isteri pun jadi isteri yang mengajak suami ke neraka. Macam mana cerita Nabi Nuh, isteri yang mempengaruhi pula suami untuk meninggalkan hidayah ni, and then ada problem kat sini. So, kuncinya ada pada suami. Ada di kalangan isteri-isteri yang kuat, macam Asiah yang boleh bawa diri dalam sebuah rumah yang diduduki bersama dengan Firaun. Boleh jadi juga isteri yang hebat. Kerana apa? Kerana dia dah nampak kebenaran, dia dah nampak benda itu, tetapi dalam masa yang sama dia boleh pula didik anak dia, Nabi Musa. Macam mana dia boleh didik Musa itu menjadi anak yang taat dan patuh kepada agama. Jadi kita lihat, jangan pula rasa down. Alamak, ada suami pula, suami tak baik, tak boleh dah aku nak berhijrah. Tu alasan. Kita kena ada kemahuan. Walaupun kita nak buat macam mana, jodoh kita dah buat segala yang terbaik. Tetapi hasil daripada apa yang kita yakin waktu kita bercinta dulu, punyalah rasa suami kita tu, bakal suami waktu tu adalah calon yang terbaik, adalah orang yang mampu untuk guide kita. Tetapi bila dah kahwin, rupanya dapat orang yang salah. Waktu kita cinta dia, waktu zaman boyfriend girlfriend tu, kita ingat dia adalah calon terbaik. Tapi rupanya tengok-tengok, Allah bercinta dengan orang yang salah. Hujungnya dah kahwin, dapat pun suami yang salah. Tapi itulah kita. Kita menilai diri kita. Inilah nasib yang kita dah buat berdasarkan ilmu yang kita ada, judgement yang kita ada waktu itu, dengan penilaian yang ada waktu itu, maka takdirnya kita dapat begitu. Tapi kita nak kena berhijrah. Takkan kita nak redha sampai keadaan hanya menjadikan kita lebih jauh daripada agama. So, kita mencari jalan untuk mendapat hidayah. Dia dah dapat hidayah, kita pun berubah. Berubah, berhijrah. Kalau suami tak nak berubah, Allah kata dalam Quran surah 66 ayat 6 apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah tak kata suami kena selamatkan diri isteri ke, isteri selamatkan suami ke, tak. Allah kata selamatkan diri kamu dulu. Dah selamat diri kamu, then baru kita bawa ahli keluarga kita. Part tu memang kita kena cari jalan macam mana kita nak selamatkan diri kita. Dan Allah gantikan apa? Dengan yang suci, mutah. Orang yang mutahhirah ni orang yang dibersihkan, orang yang dah kita sama-sama sucikan, dah dapat patu proses penyucian diri dan redha. Bab redha ni yang mahal sebenarnya. Redha daripada Allah memang kita tak boleh. Kita masuk syurga bukan kerana Allah nak bagi kita dengan amal kita. Kita buat baiklah banyak mana pun, buat zakat banyak mana pun, kita bagi sedekah banyak mana pun, kita bagi apa-apa sajalah. Tetapi belum tentu lagi Allah redha. Jangan ingat ada harta banyak, lepas tu kita laburkan harta-harta tersebut untuk kebajikan, akhirnya kita dapat masuk syurga, melainkan kena datang dengan redha daripada Allah. Okey, Ustaz A ada benda nak cakap tu, kita bagi dia cakap. Okey, saya sangat setuju sebenarnya. Kalau kita lihat apa yang dibicarakan oleh Ustaz Syauqi itu ada dalam konsepnya. So lihat practicality. So saya ceritakan sedikit perjalanan hidup saya. Macam mana saya nak bawa isteri saya ini kepada bersama-sama dengan RPWP, Rumah Pengasuh Warga Perhatian lah. So pada mulanya kita tak ada cakap banyak pun dengan dia. Kita hanya pergi kelas bersama dengan Ustaz Syauqi. Masa tu kita orang lelaki-lelaki je. Ustaz Syauqi, ada Kapten Harus, semua bersama RPWP. So kami kongsikan perjalanan hidup kami ni, mungkin sedikit sebanyak mampu memberi inspirasi lah. Mudah-mudahan. So apa yang saya nampakkan, isteri saya ni, so dia dah bagi izin ceritakan pasal dia. So kita ceritalah. So isteri saya ni dulu dia di dalam lingkungan dunia Meskom Meskom. So bila saya bersama-sama dengan sahabat dia Meskom, kita tahu dunia Meskom ni macam mana. Mass communication dari segi pergaulannya, dari segi macam mana sekeliling environmentnya bagaimana. Jadi ia menjadi satu cabaran untuk bawa isteri saya dulu. Isteri saya dulu masa saya awal-awal, saya kenal dia melalui Facebook sebenarnya. Okay, so kita kenal dia melalui Facebook. Jadi saya ambil dia sebagai ambil wajah dia untuk saya jadikan lukisan pada asalnya. Jadi kenal daripada situ, jumpa kat galeri. So saya nampak dia bukanlah bertudung labuh sebagaimana kita nampak pada hari ini. Jadi untuk develop dia ke arah tudung labuh tu, dia bukanlah dalam satu fasa yang singkat. Dia memerlukan kekuatan daripada jemaah. Kekuatan daripada jemaah. Apabila kita membawa isteri kita ini berada dalam satu komuniti, ataupun yang kita panggil sebagai satu jemaah, ataupun kita panggil sebagai satu al-alaq, yang Allah bagi tahu di dalam surah Al-Alaq itu, iaitu gumpalan, bahawa dia dalam circle yang masing-masing semua pakai tudung labuh.
dan dia akan rasa awkward. Hari ni kenapa kita awkward untuk bertudung labuh? Kerana di sekeliling kita tidak bertudung labuh. That's why kita rasa berat je nak hijrah ke arah tudung labuh untuk berkerudung dengan baik, untuk berhijab dengan sempurna sebagaimana yang Allah firmankan. That's why kenapa Allah turunkan wahyu yang pertama itu bicaranya tentang al-alaq. Okey? Jadi ia menjadi satu stumble block kepada kita untuk berhijrah. Kerana apa? Kerana kita lihat kat sini iaitu ceritanya pada poin yang kedua ini iaitu berkenaan dengan gumpalan. Jadi apabila kita lihat, kita bawa isteri kita, kita hanya bawa dulu. Kalau sebelum tu kita tak ada nak cakap apa-apa sangat. Kita tak ada kata, you ni pakailah tudung apa, tak ada. Kita hanya cerita pada dia. Kita banyakkan bertanya pendapat. Ajak dia berbicara, ajak dia bergaul, ajak dia berkongsi pandangan dengan saya. So ini peranan suami. Bagaimana kita nak mendidik isteri? Banyakkan bercakap, banyakkan tanya pendapat. So ini konsep. Dalam surah Al-Alaq tu pun nanti kita akan nampak bagaimana Allah kata dengan perkataan ara'aital ladzi, iaitu bertanyakan pandangan, bertanyakan pendapat. Itulah konsep solatnya sebenarnya. Berkomunikasi antara suami dan isteri. Okey? So untuk mengajak dia kepada membangunkan sistem Allah ini di dalam diri dulu. Pelihara diri dulu. Kalau dalam surah At-Tahrim yang Ustaz Syauqi sampaikan tadi tu, iaitu pelihara diri, kemudian baru pelihara keluarga. So, saya seru kepada diri saya seru kepada isteri saya agar kita sama-sama zikirkan, muhasabah diri. Kita ni dah umur berapa tahun dah ni? Kita ni umur dah berapa tahun dah? So, kita kena tengok siapa power of the pack kita. Okay? Jadi, power of the pack ni memainkan peranan. Sebab apa? Sekeliling kita ini, kita sentiasa perhatikan mata kita ni. Visual kita ini. Kalau saya ajarkan video, banyaklah cerita pasal visual ni. So visual ini yang akan menjadi input yang masuk ke dalam otak kita dan otak kita akan memproses. Kalaulah hari-hari kita bersama dengan gumpalan yang dah biasa dah buka tudung, yang dah biasa dah buat benda-benda yang melaraukan kita, dan kita akan dapat dia punya biasan dia. Tapi kalau kita memilih untuk berada dalam satu gumpalan yang indah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam wahyu Al-Alaq itu, pertama sekali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang kita kena buat pertamanya adalah ajar diri kita, ajar isteri kita untuk Iqra. Iqra ini observe, study. Bukan sekadar baca biasa je. Membaca buku is baca buku. Tetapi membaca persekitaran kita ini juga adalah yang kita panggil sebagai Iqra. Agar apa? Agar kita mampu membezakan yang mana hak, mana yang batil. Dan kita nak Iqra dengan apa? Bismi Rabb. Jadi dengan nama pengatur kamu. Allah tak declare nama Allah dulu dalam wahyu yang pertama. Allah hanya declare sebagai Rabb sahaja. Rabb ini pengatur. Kamu mengikuti aturan yang mana? So inilah yang selalu saya sembang dengan isteri saya pada awal-awal dulu kan. Pada awal-awal dulu kita kata, sebenarnya kita ni ikut itu aturan yang mana ni yang kan? Samalah dengan abang ni. Macam tu. So kita banyak berbicara dengan dia. Supaya apa? Kita tak nampak kita ni nak dictate dia. Tapi kita nak membawa dia kepada satu kebenaran secara halus je. Kita nak ajak elok-elok. Sebab isteri ni, dia ni wanita lah senang cerita. Dia, kalau kita lihat, dia tercipta daripada tulang sulbi. Tulang sulbi. So tulang rusuk. Tulang rusuk ni bengkok. Jadi kalau nak luruskan dia, tak boleh luruskan keras-keras. Nak cepat-cepat, dia akan jadi patah. Dia akan break. So kita kena bend dia slowly. Ragum dia elok-elok. Kita kena apit dia elok-elok. Rapat-rapat. So ini antara konsep-konsep yang kita boleh gunakan untuk kita nak menyeru sama ada suami kita ke, isteri kita ke, anak kita ke. Sebab apa? Bila kita memahami konteks perkataan nisa itu, dia tidak merujuk kepada wanita secara lahiriah saja, tetapi kepada kepribadian, jiwa. Jadi kalau suami kita ni, contoh, suami kita ni dia ke arah keduniaan, macam mana kita nak mendakwahkan dia supaya beriman kepada Allah? Memang kena slowly juga. Macam mana uswah Asia. So kita kena ambil uswah-uswah ini sebagai motivasi kepada kita. Jadi lihat kat situ, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pengatur kamu yang menciptakan kamu. Hari ni aku berpakaian sebegini, kenapa? Aku ikut aturan yang mana? Kalau aku suka pakai sendat-sendat, tanya diri sendiri, kenapa aku suka pakai sendat-sendat? Siapa persekitaran aku? Siapa kumpalan aku? Siapa environment aku? Siapa rakan-rakan aku? Siapa circle aku? Jadi ini yang membuatkan kita Iqra. Kita Iqra. Dan khalaq ini sangat terkait rapat dengan pencipta. Al-Khaliq. Jadi kita ini makhluk
So makhluk, adakah kita berakhlak mengikut ketetapan Al-Khaliq? Itu dia Ustaz Zaki. Okey, kat situ kita nampak Al-Alaq. Bicara Al-Alaq adalah bicara macam mana kita nak memahami ayat Allah itu dari sudut yang sangat cantik. Kalau kata kita baca Iqra Bismi Rabb, Allah suruh kita kaji balik siapa pengatur, dengan fahaman siapa kita bawa, idealism siapa kita bawa, idealism daripada Allah atau idealism daripada suami, isteri, anak-anak. Kan sebelum ni kita dah buka kan surah At-Taghabun surah 64 ayat 14, ayat 15. Suami dah nampak antara benda yang akan menjadi punca kepada kegagalan ataupun institusi syurga itu apabila anak dan isteri menjadi musuh. Anak dan isteri menjadi musuh. Dan kemudian harta dan anak-anak menjadi ujian. Bab ni Allah sebut dengan jelas dalam surah At-Taghabun surah 64 ayat 14. So adakah kita nak kena memahami siapakah yang menjadi pencipta kepada akhlak kita, akhlak anak-anak kita, akhlak isteri kita. Semua tu tertakluk kepada mak dan bapa, kepada suami masing-masing. So kita kena cari jalan ni, macam mana kita nak keluar daripada lingkungan yang kita selesa. Ada lingkungan kita ni, lingkungan ini dipanggil gumpalan lah, lingkungan ataupun kita punya pack. Pack kita adalah, kalau pack kita negatif, kita duduk dalam pack yang memang kaki game. So hari-hari kita akan sembang pasal game. Pack kita tu duduk dalam lingkungan orang main bola, hari-hari kita akan sembang pasal bola. Kalau pack kita tu suka bershopping, hari-hari kita pergi shopping sana, shopping sini, beli beg itu, beli beg ini, jam itu, jam ini, baju sana, window shopping semua. Itulah pack kita. Kalau kaki wayang, kerja je pergi tengok wayang saja. Kalau kaki memang di media sosial, hari-hari duduk dalam Twitter, duduk dekat Instagram, duduk ni. So itu adalah pack kita dan gumpalan kita. Dan dia kadang-kadang tak perlu ramai. Kadang-kadang ada 2-3 orang dah cukup dah untuk jadi satu pack. Dan pack inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita mempunyai satu idea yang sama. Gagasan knowledge kita tu berdasarkan nafsu yang sama. Nafsu ni tadilah keinginan, syahwat kita tu adalah ke arah benda yang sama. Dan hobi ke, suka main ke, sport ke, apa ke, suka geng rokok dia je jumpa geng rokok je habis lah. Tu kalau kaki rokok kan. Kalau pergi umrah tu, yang suka rokok ni dia akan cari partner-partner suka merokok. Sebab nak isap rokok seorang-seorang tu kadang-kadang dia segan dekat tanah haram. So dia akan duduk dengan Mak Indo. Dia boleh masuk, tak kenal pun kan, tapi boleh sembang panjang, sembang je kan, sembang macam mana hari ni dekat Raudah, borak kan, masuk syurga seronok apa semua. Kat mulut tu ada rokok. Ni kalau kaki rokok je kan. Tapi ada orang juga yang jenis tudung tak labuh ni, bila pergi Mekah, pergi umrah, dia duduk bersama-sama dengan golongan yang semuanya nak berubah, semuanya baik-baik. Dekat masa pergi Mekah tu boleh pakai tudung labuh, dia selesa dengan tudung labuh sebab suasana tu tadi tu menyebabkan dia duduk dalam keadaan yang sangat-sangat environment yang selesa untuk dia dalam keadaan begitu. Sebab apa? That is al-alaq, gumpalan. Kalau kita baca ayat ni, sampai bila, sampai ketua pun kita duk rasa alaq itu cerita tentang darah. Di sini kita nak mengubah. Khalaqal insana min alaq. Diciptakan manusia itu daripada gumpalan dia. Gumpalan yang macam mana? Kalau keluarga yang baik-baik, insya-Allah akan ada anak-anak yang baik-baik. Tapi, yang ni kena ada tapinya. Tapi apa? Once anak tu dah mula keluar daripada rumah, daripada pengaturan ibu dan bapa, dah duduk di asrama, dah duduk dekat universiti, kena ingat, gumpalan daripada mak bapak tadi dah mula hilang. Kerana apa? Dia ada satu pack yang baru yang dia buat di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di asrama, yang ada di universiti, yang ada dekat alam pekerjaan. Kena tahu. That's why kadang-kadang anak kita balik, dia buat perangai macam-macam ni, kita kena question. Ini mak tak ajak ni. Ini ayah tak benar ni ajar macam ni. Tapi mana datang benda-benda yang dia boleh cakap daripada mulut yang kadang-kadang tu jadi mulut longkang, kadang-kadang cakap melepas, mulut tak ada insurans. Kadang-kadang habit ni tak datang daripada rumah, dia datang daripada pack yang ada dekat di luar rumah. Sama juga dengan anak-anak kita. Once kita lihat wanita terutamanya, kan, wanita lah. Sebab apa? Sebab pack dia sangat-sangat mempunyai pengaruh yang kuat kepada individu yang bernama wanita. Jadi kalau kita lihat, kalau husband itu betul-betul adalah seorang yang berprinsip, yang core di dalam rumah tangga, yang mampu untuk mengorah, ni panggil abal hakam, yang mampu menyebabkan kita jadi orang yang mampu untuk mendokong dan juga menjadi payung kepada keluarga kita. Ini suami yang rijal. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ini suami yang qawam. Tapi kalau kata isterinya lebih tinggi, lebih rijal, merijal daripada suami, and then kita ada masalah kat situ. Bab ni gumpalan, power of the pack. Siapa yang cipta siapa sekarang ni? Bapa mencipta anak atau anak itu dicipta oleh siapa?
oleh ideologi yang ada di luar sana, idealism yang ada dekat luar, ataupun satu yang mampu untuk mempengaruhi minda dan juga emosi anak-anak dan juga isteri kita lebih kuat daripada untuk kembali kepada agama, untuk tunduk kepada peraturan agama. Bab tunduk kepada peraturan agama ni, yang ni tidak boleh lari daripada kita kena kembali balik kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada kitab, kembali balik kepada apa yang Allah sudah fixkan sebagai peraturan hidup kita, sebagai lillah billah tadi. Kembali balik kepada Allah, lillah billah, dengan panduan dan pedoman wahyu daripada Allah. Okey, itu tambahan daripada saya. Sila Ustaz. Poin yang ketiga ke? Boleh juga Ustaz. Poin yang ketiga. Ha. Okey, so poin yang ketiga adalah bicara pasal umur sebenarnya. Umur. Jadi cerita pasal umur ni, adakah kita takut mati dan duk rasa panjang umur? Itu dia. So, adakah kita menghabiskan jangka hayat kita ini untuk suatu benda yang lagu, ataupun kita dah mula rasa aku ni dah cukup berbakti ke, dah cukup menyumbang ke kepada agama, ataupun aku rasa cukup lah, aku nak rehat pula, aku nak enjoy pula, aku dah tua-tua ni enjoy pula kan. So ini benda-benda yang kita kena sama-sama zikirkan sebenarnya, yang Allah suruh kita zikirkan. That's why kenapa Rasulullah itu adalah satu suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu satu uswah yang baik bagi kamu. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Ini surah 33 surah Al-Ahzab ayat 21. Iaitu Allah bagi tahu sehingga pada hari perakhiran kamu, adakah kamu ni menzikirkan Allah banyak-banyak, ataupun dah akhir umur lebih kepada penyakit wahan. Kalau kita tengok topik ini, takut mati dan doa sepanjang umur, kita cintakan dunia dan mengabaikan akhirat. Ini adalah penyakit wahan yang berlaku kepada umat akhir zaman, iaitu takut mati. Takut mati, dan kita ni ibarat like a food je. Macam makanan je, diratah je oleh musuh-musuh Islam kerana kita cintakan dunia. Kita cintakan dunia ni, kita berbalik kepada topik asal kita yang tadi, ayat 3, surah 3 ayat 14 tu, satu benda frame yang besar yang Allah bedal kita supaya adakah engkau ni cintakan benda-benda tu ataupun kau utamakan aku. So kenapa Rasulullah itu menjadi uswah hasanah? That's why dia sebenarnya kalau ada whiteboard tu best tu kan, Ustaz Syauqi dia selalu dia lukis timeline kehidupan. Sebab apa kita akan merujuk balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada garis umur dia daripada dia lahir sehinggalah selepas dia mendapat wahyu. 0 ke 40 tahun itu. Jadi kita tahu dia punya frame kehidupan dia. Dan kita lukis kita punya garis masa kehidupan kita. Kalau macam saya 0 ke 33 tahun. Kita ucap terima kasih lah yang ucapkan selamat hari lahir kan. Okay, terima kasih. Yang tu ni kita kena buat dalam kelas parenting tu. Dalam program parenting Quran minded nanti memang kita kena ada whiteboard. Memang betul. Kita kena buka timeline, memang kita kena nampakkan daripada 0 sampailah umur kita nak mati nanti. Nabi cakap 60-70 tahun. And then betul. Kita akan nampak how kita punya frame kehidupan. And then macam mana kita punya satu ada perintah untuk kita hijrah tu mesti ada dalam timeline tu. Yes. Sebab timeline hidup Nabi dia mesti sama dengan timeline hidup kita. Cuma betul. Umur tu saja yang mungkin berbeza. Fitrah, betul. Sunnatullah itu mesti berlaku. Bila berlaku sunnatullah, dia mesti ada sunnatul Rasul yang kita kena ikuti. Part tu yang seronok dalam kelas parenting nanti. Bila nak buat tak tahu lagi. Tapi kita promote dulu. Betul. Sebab apa kita akan pergi go deep. Sebenarnya apa yang kita bagi dalam live ni, dia macam biasa-biasa, kecil-kecil je. Tapi bila kita betul-betul go deep, kita akan nampak visual ni bagaimana. Oh macam ni rupanya. Oh ini rupanya golongan ini. Ini rupanya golongan ini. Dia sangat indah, sangat menarik. Sebab apa? Sebelum ini kita banyak tidur. Kita dalam fasa tidur. Sebab apa? Kita selesa. That's why Nabi pesan kepada kita untuk kita keluar daripada lambungan tempat tidur kita tu. Keluar daripada tempat selesa kamu tu. Keluar daripada zon selesa kamu. Cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. So kalau nak ikutkan macam saya ni anak sulung. Saya anak sulung. Dulu kita dah ada satu carrier dah. Kita dah ada carrier yang which is kita nampak dari segi duniawi dia dah sangat menjamin. Contohnya kan kita dah ada satu benda tu. Artis dalam kategori pelukis bukan artis dalam kategori pelakon. Ni ustaz artis ni. Tapi tiba-tiba kita pilih jalan ini kan. Jalan ini lagi memang terkejut parent kita. Tapi alhamdulillah macam mana parent kita sokong. Itu dia punya kekuatan dia. Tapi untuk kita memahamkan, dia mengambil masa tu. That's why yang paling penting sekali,
kadang-kadang tu kita ni terlanggar juga kan, kadang-kadang tertinggi suara kan, that's why untuk menyatakan pandangan. Tapi bagaimana kita muhasabah balik, minta maaf balik pada parent. So ini antara perjalanan kita dalam mendekatkan diri kepada pada Allah. Pasti akan ada ujian, tapi macam mana kita menguruskan ujian itu, itulah ada hikmah yang kita kena cari. Hikmah, kebijaksanaan dalam nak menjalankan aturan Allah ini. Jangan kita bina musuh, tapi cuba kita cari jalan untuk membentuk orang-orang yang mampu support perjalanan dakwah kita. So itu dia. Jadi jangan jadikan musuh. So kita kena cari jalan bagaimana untuk kita bawa orang supaya meyakini apa yang kita bawa. Okey, jadi dalam fasa kita ni takut mati dan rasa panjang umur ni, so ini antara salah satu benda yang memberi impak pada diri saya juga. So kalau kita dah hidup atas muka bumi ni, kita akan mula muhasabah diri. Kita akan mula question. Kalau macam saya dulu banyak baca pasal falsafah, kita akan baca the theory of existence. Kenapa aku exist? Kenapa aku wujud atas muka bumi ni? Untuk apa? Apa fungsi aku? Jadi kalau kita mencari fungsi diri kita, kenapa aku hidup ini? Dan kita akan mula mencari Allah. Baru kita tahu bahawa aku hidup atas muka bumi ni bukan untuk main-main. Aku ada amanah. Isteri yang aku tinggalkan dekat rumah tu, ada amanah yang aku tinggalkan sebenarnya. Adakah aku membawa ataupun aku melaksanakan peranan aku sebagai seorang suami berlandaskan sebagaimana apa yang telah ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini big question yang kita selalu kena zikirkan. Ini yang Ustaz Syauqi kata Al-Quran minded. Kerana kita kena letakkan Allah itu Malik Yaumiddin. Dia menguasai, dia penguasa, dia menjadi raja bagi kita dalam kehidupan. Yaum tu adalah satu hari daripada siang sampailah terbitnya fajar sampailah terbenamnya matahari. Itulah yaum. Jadi fasa yaum kita ini, setiap hari kita ini, adakah kita letakkan Allah itu sebagai Al-Malik? Dalam kita hidup ini, mesti kita menggunakan satu sistem. Itulah ad-din. So kita letakkan Allah ini sebagai raja tak dalam din kita? Kalau kita menggunakan din selain dinul Islam, itu yang Allah tanyakan kepada kita. Afa hukmal jahiliyah. Adakah kamu hidup atas muka bumi ini berhukum dengan hukum jahiliyah ataupun kau mengikuti segala aturan aku? So ini antara question yang kita kena jawab dalam diri kita, dan kita dah mula memandang dah diri kita. Kita mula memandang isteri kita, anak kita. Adakah mereka dalam frame Al-Quran? Okay, itu Ustaz Syauqi. Okay, dia satu benda yang sangat menarik daripada tiga benda ni. Sebenarnya kita nak kena faham hala tuju sebenarnya, hala tuju. Semua orang dapat 24 jam yang sama. Semua orang dapat peluang hidup yang sama, diberi nyawa yang sama, diberi ibu dan bapa. Mungkin adalah yang anak yatim piatu lahir tak jumpa mak bapak. Tetapi Al-Quran sebenarnya memberikan kita satu kaedah macam mana kita nak bangunkan satu institusi agama ini mengikut acuan Allah. Bab ni yang kita nak kena betulkan ni. Saya rasa saya bersyukur sebab ketika umur 30 tahun, saya berhijrah daripada dunia yang saya hidup dulu kepada dunia yang hari ni saya dapat nikmati dengan penuh rasa rendah diri. Dia tak menjadikan kita lebih tinggi, tetapi kita rasa lebih nak menunduk, nak rasa lebih dekat dengan Allah tu. Sebab tu Allah kata, kalau kau rasa kau nak dekat dengan Allah, kau kena sujud. Tapi kalau kita sujud dari segi ritual saja, kita hanya kekal dalam ritual, dalam keadaan kita hanya bersolat saja. Tetapi sujud yang sebenarnya adalah kita merendahkan diri kita itu sungguh-sungguh, dan kita meletakkan ego kita tu rendah serendah-rendahnya. Dan waktu tu kalau kita baca Subhana rabbikal lazi a'la, kita baca tu Subhana rabbikal lazi a'la, itu kita menampakkan kita nak menyucikan diri. Subhana tu selalu kita baca subhanallah, subhanallah kan, kita duk baca tasbih kan. Jadi tasbih itu adalah tasbih yang kita hanya lafaz di mulut, tetapi bila kita mengatakan kita nak suci ni, nak sucikan macam benda. Tadi kalau kita baca tu mutahharah tu, kita tentang orang yang mutahharah ni, cerita orang yang dah membersihkan dirinya. Jadi kita ramai-ramai nak membersihkan diri ni. Taharah tu, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Jadi siapakah orang yang membersihkan diri ni? Adalah orang-orang yang meletakkan dirinya serendah-rendahnya. How untuk membersihkan diri? Dengan kita bertasbih. Sabbaha lillah contohnya. Kita menyucikan untuk Allah. Ingat Sabbaha lillah. Macam mana kita nak menyucikan diri untuk Allah? Yusabbihu lillah. Kita bertasbih, kita membersihkan diri kita untuk Allah. Jadi Allah itu dah suci, Allah tu dah betul-betul bersih,
Allah itu dah betul-betul dah elok. Yang tak elok, yang buruk, yang kotor, yang tak suci, bersih ni siapa? Kita, hamba-hamba dia. So rendahkan diri kita kerana Allah kata satu ayat. Ni ayat yang penting untuk kita tahu. Cuba kita tengok ayat ni. Surah 75, ni surah Qiyamah. Once kita dah sujud sesujud-sujudnya, serendah-rendahnya, dan kita akan bangkit. Kita akan bangkit dalam keadaan kita berprinsip. This is the principal thing yang kita kena tahu. Qiyam itu cerita bangkit, cerita bangun. Perintah untuk solat, berdiri, mendirikan perintah solat. Untuk kita bangkit dengan prinsip. Prinsipnya adalah kita, kalau sebelum ni, kala bal tuhibbul ajilah, Allah kata. Bahkan, tidak sesekali, bahkan kamu mencintai ajilah. Cuba tengok, ajilah ni daripada perkataan ajal. So kalau kita kata dah bertemu ajal tu, dah sampai ajal. Sampai ajal tu maksudnya dah sampai masa. Tahu sampai masa apa? Sampai masa dia mati. Tapi waktu itu, ajilah juga dinampakkan sesuatu yang kita ni gesa tau. Manusia ni hidup dalam tergesa-gesa. Apa yang dia suka tergesa-gesa? Dia nak kumpul harta, dia nak mengumpulkan hidup dia ni. Dah umur dia pendek, dia rasa umur dia ni panjang pada dunianya. Tetapi hakikatnya kalau kita tengok 60 ke 70 tahun tu sangat-sangat pendek. Tak cukup masa. Sebab tu dikatakan tanda-tanda kiamat ini masa semakin pendek. Kenapa kita dikatakan nak tanda-tanda kiamat ni masa semakin pendek? Kerana apa? Kerana kita rasa tak cukup. Nabi Muhammad ada 23 tahun je. Tak cukup dah dia. Dia sangat rasa nak membangunkan sesuatu yang sangat besar. Nak membangkitkan agama ni, 13 tahun dia berusaha kat Mekah. Tak cukup. Dia tinggal 10 tahun je dia nak buat kat Madinah. So bayangkan 10 tahun, sebenarnya sangat-sangat. Kalau 10 tahun anak, baru umur darjah 5. Budak tu kalau lahir waktu kat Madinah tu, masa Nabi wafat, baru umur darjah 5. 10 tahun. Tetapi benda tu boleh dibuktikan tak? Boleh. Kalau kita lahirkan anak dalam acuan yang betul, acuan yang sibghatullah, acuan tu sangat-sangat molnya itu memang ikut mol yang Allah nak, walaupun umur 10 tahun, tapi akal dan mindanya adalah akal yang akil baligh. Dia dah boleh pergi jauh sebenarnya. Macam mana berlaku kepada sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud contohnya, yang masuk Islam ketika usia yang kecil. Ketika budak-budak Ali yang masuk ketika umur 9 tahun, dia memeluk Islam. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni ada buktikan. Muaz dan Muawiz contohnya yang membunuh Abu Jahal umur 14-15 tahun. Itu golongan-golongan muda sebenarnya yang memiliki kefahaman yang kuat. Tapi kena install duduk dalam pack yang mereka bukan cinta dunia, yang tak takut rezeki dia orang sempit, yang tak kisah pun rezeki mereka ini ke apa jadi, semuanya dah serah balik. Tawakkalna ala Allah. Mereka menyerahkan dengan ilmu Allah macam mana mereka nak hidup sebagai hamba Allah di atas muka bumi ni. InsyaAllah kejar akhirat, dunia akan ikut. Dekat sini kalau tengok sesetengah terjemahan, dia akan cakap apa? Tidak sesekali, bahkan kamu masih mencintai dunia. Ajilah itu juga diterjemahkan sebagai dunia. Kalau tengok sesetengah terjemahan Al-Quran yang lain. Kalau ada lah siapa-siapa ada terjemahan tu, buka, dia akan tengok ajilah itu dunia. Wa tazaruna, dan mengabaikan. Ni dalam terjemahan ni dinampakkan meninggalkan. Dan kamu ni mengabaikan, meninggalkan akhirah. Meninggalkan akhirat. Ni cerita-cerita ayat-ayat 20-21 ni adalah kisah tentang macam mana kita ni ada penyakit wahan. Cinta dunia, kemudian kita takut mati. Takut mati sebab apa? Sebab banyak lagi impian dan cita-cita dunia yang kita tak capai. So kalau kita artis contohnya, artis dia tengah glamour. So bila glamour, ni contoh artis lah. Kalau kita buka artis ni, kita ambil pelajaran daripada artis. Tapi kalau kata dia nampak benda tu, glamournya tu dibawa pula kepada agama, dia boleh jadi macam-macam yang dia mampu untuk berubah. Kita tengok Yusuf Islam contohnya. Cat Steven. Cat Steven. Tak ambil lah tim Malaysia. Kalau tim Malaysia nanti semua nampak Niloufar nanti kan. Contohnya. Kan? So kita tak ambil contoh tu, kita ambil artis luar negara. Contoh macam Cat Steven. Macam mana dia mengabdikan dirinya dalam urusan untuk berdakwah. Asalnya siapa? Gitaris. Duduk dalam dunia muzik. Dunia muzik, dunia yang dah Dajjal cipta. Sistem yang daripada kecil lagi, orang-orang putih ni macam mana mereka dah menghadapi satu situasi yang ramat. So, macam mana mereka berubah? Once mereka memahami Al-Quran, memahami tau. Di sini saya nak ambil satu konsep. Macam mana hidayah. Semalam kita cerita Al-Quran, seorang Yahudi, wanita Yahudi yang mengkaji Al-Quran, akhirnya dia memeluk agama Islam. Kenapa? Kerana dia jumpa kebenaran di dalam Al-Quran. Di situ part yang penting untuk kita sama-sama akui. So kita dah dapat Quran, kita dah faham Al-Quran, dan kita tahu macam mana kita nak maneuver hidup kita ni dengan saki baki nyawa usia yang Allah tinggalkan untuk kita.
Nabi ada 23 tahun. That's why saya kata tadi, saya rasa beruntung sebab saya dapat umur 30 tahun. Saya duduk bersama-sama RPWP, saya dapat sempat bawa isteri saya duduk bersama-sama dekat dalam lingkungan RPWP ketika umur dia pun waktu tu 27 tahun. Isteri saya muda lagi waktu tu lah. Saya 30, dia 27, beza 3 tahun. So anak yang lahir dekat dalam ni adalah anak yang lahir dalam keadaan mul RPWP. Waktu kita nak menyerahkan harta dan diri tu, waktu kita nak wakafkan diri tu, waktu tu otak dah tak fikir dah ada rezeki sempit ke apa semua tu. Once kita dah buat ni, insyaAllah ada bahagian untuk anak-anak, ada bahagian untuk kita di dunia ni. Allah dah bagi jaminan. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, mereka berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Kemudian bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah dah bagi satu jaminan. Macam mana Allah nak angkat darjat kita, macam mana Allah nak bagi kita kesenangan dunia, macam mana Allah nak bagi rezeki kita dekat dunia, ada cara Allah nak bagi. Tapi kita yang dekat dunia ni kena cari jalan macam mana kita nak berusaha dulu untuk membangunkan semula agama Allah mengikut sistem yang Allah dah bagi, dah layoutkan kepada kita. So that's the process yang kita kena sama-sama cari jalan. Bukan kita mengeluh. Mengeluh ni sampai bila-bila pun tak jadi jalan. Macam hari ni, adakah kita nak jadi orang yang sentiasa mengeluh dengan fitnah COVID-19 yang ada hari ni? Takkan kita nak reda saja dengan kita mengatakan, oh ini semuanya salah Yahudi, ini semua salah Nasrani, ini semua konspirasi barat. Teori, macam-macam teori keluar. Kan? Oh ini semua Cina, ini Rusia. Sekejap Cina salah, sekejap Rusia salah, sekejap Iran salah. Kan? Semua orang salah. Kat mana salah kita? Kena cari kat mana salah kita. Kena cari di mana kesilapan kita. Hari ni kita meletakkan satu teori sampai kita katakan, oh hari ni masjid dah ditutup. Oh ni semua salah Yahudi. Hari ni kan kita dah tak boleh solat berjemaah. Kan? Dah tak boleh solat rapat-rapat. Waktu dulu Allah bagi peluang, di mana kita? Waktu Allah bagi kita nikmat bersenang-lenang dengan masa, dengan usia, dengan nyawa. Di mana kita di masjid Allah waktu tu? Di mana kita dalam urusan solat berjemaah? Di mana kita ketika kita diperintah untuk menegakkan agama? Dan waktu Allah cabut sekejap benda ni, Allah tarik balik nikmat waktu ni. Ketika ini Allah tarik nikmat. Waktu sekarang, waktu dulu, waktu Mekah tu terbuka luas menerima kunjungan kita. Di mana kita dalam menyahut seruan dan panggilan Allah untuk pergi ke kota Mekah. Dan tiba-tiba bila Mekah ditutup dan kita terus blame orang luar. Kita terus salahkan ni. Sedangkan kena ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah cakap, apa saja musibah yang menimpa kita, ada tak rujukan dia? Ada. Inna lillah. Sesungguhnya daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada dialah kita kembali merujuk. So first, muhasabah diri kita dulu. Di mana kita punya peranan, fungsi diri dah Allah bagi umur 60 ke 70 tahun ni, where is your part? Adakah part kita ni hanya bekerja, beranak pinak, duduk dalam keluarga, kumpul harta benda dengan perniagaan-perniagaan apa semua bagai tadi tu yang Allah sebut dalam surah 3 ayat 14 tu, adakah itu saja kita punya aim kehidupan kita? Sehinggalah ayat 15 Allah kata apa? Hendakkah aku beritahukan kau, beritakan kepada kamu apakah yang lebih baik daripada tu? So hari ni kita kena cari baik. Apa yang kita dapat sebelum-sebelum ini, adakah kita rasa itu yang terbaik untuk kita? Ataupun ujian yang Allah turunkan dalam COVID-19 ini, inilah satu hikmah yang Allah sedang berikan kepada kita untuk kita zikir dan fikirkan. Apakah musibah ini, pelajaran dan hikmah di sebalik musibah yang Allah dah berikan kepada kita? Ini bukan sekejap ni, dah lama Hari ni PKP, terutamanya kami dekat Selangor ni, disambung lagi. Ditambah lagi. Apakah kita punya solution untuk kita menghadapi situasi ini? Adakah kita nak mengeluh, kita bersedih dalam keadaan kita tak berlaku apa-apa tindakan untuk kita berubah, berhijrah sesuai dengan kehendak Allah? Allah menghendaki ini berlaku. Tak kisahlah apa saja teori yang kita letak. Kita nak salahkan Yahudi. Yahudi bergelak-gelak tengok kita dalam keadaan macam ni. Dan dia sendiri pun bukan buat dekat dunia Islam saja. Dia buat termasuk dekat Amerika, termasuk dekat Jepun. Seluruh dunia ini mengalami situasi yang sama. So anggaplah apa yang Allah sedang berikan kepada kita dalam bentuk musibah ini adalah ujian keimanan kepada kita. Jangan tengok orang lain, tengok kita. Masjid kita, rumah kita, masyarakat kita, keluarga kita, anak-anak cucu cicit kita, semua ini sedang diuji. Dan dalam tempoh PKP ini, kita lihat dan renung balik wajah muka anak isteri kita, adakah mereka lebih dekat kepada Allah ataupun semakin jauh daripada Allah? Dalam musibah ini, dalam keadaan hari ini diuji macam-macam, adakah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah ataupun kita semakin jauh juga daripada hidayah Allah? Part tu kita kena sama-sama soal diri kita, deep inside our heart,
who we are indallah, di sisi Allah. Alright? Okay. So saya serah kepada Ustaz AA kalau dia ada apa-apa lagi yang dia nak sembang penutup untuk hari ni. InsyaAllah mudah-mudahan dia nak bagi tausiah ke? Kan? Okay. Okey, terima kasih Ustaz Syauqi. Saya nak rangkumkan sedikit lah. Apabila kita membicarakan tentang rezeki ni, saya lihat apabila saya dengar apa yang Ustaz Syauqi ceritakan tu, banyak sebenarnya poin-poin yang menarik yang kita boleh elaborate, dan that's why kita tengok sebenarnya Ustaz Syauqi, kita punya followers ni sekarang ni makin lama makin ramai. Lagi nak habis lagi dia naik sampai 80 orang semua tu. Okey. So kita seru kepada anda untuk kongsikan, war-warkan juga bicara maqasid ini pada grup-grup WhatsApp, keluarga, mak-mak ayah, mak mertua semua ajak. Supaya apa? Supaya kita sama-sama dapat develop Al-Quran minded dalam kita punya circle, community kita. Sama-sama kita ajak mereka, seru mereka. Walaupun mereka mula-mula dengar tak dengar, lama-lama nanti mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati mereka untuk kita sama-sama bersama di dalam bicara maqasid ini. Okay? Dan antara lain, saya lihat macam Ustaz Syauqi cerita tadi, seronok dengar pasal teori konspirasi ni kan. Lagi pasal COVID-19, semua duk kita salahkan Yahudi tu. Sangat setuju dengan apa yang Ustaz Syauqi share kan. Tapi kita lupa untuk kita lihat ke dalam diri kita. Okay, kalau macam saya dulu, saya pun antara part of yang suka study pasal teori konspirasi. Tapi kita dah study pasal teori konspirasi tu, then apa tindakan kita? Apa reaction kita? Apa respon kita kepada topik itu, kepada teori itu? Bagaimana umat Islam itu sendiri? Adakah jemaah kita ini hukum? Adakah kita hidup berjemaah? Kita sebut ahli sunnah wal jamaah. Ahli kepada sunnah. Ahli ni pakar sebenarnya. Ahli ni dia ahli. Hari-hari dia bercerita, melaksanakan sunnah tu. Dan secara wal jamaah, dan dalam jemaah. Tapi hari ni aku jaga kain aku, kau jaga kain kau. Kan? Kau jangan kacau anak aku tak kacau anak kau. Itu bukan konsep jemaah. Itu bukan konsep jemaah. Jemaah dia akan saling menegur. Macam mana kami dekat RPWP, anak saya Ustaz Syauqi boleh rotan. Anak saya Ustaz Syauqi boleh tegur. Sebab dia juga bapa kepada anak saya. So ini konsep yang kita develop di RPWP. So kami hanya membina satu community, sample community. So kalau kita lihat Rasulullah dan sahabat-sahabat, mereka membina sample community. Apabila mereka mendapat tekanan dekat Mekah, mereka berhijrah ke Madinah kerana apa? Mereka perlukan mulkiyah, tempat untuk melaksanakan aturan Allah ini supaya dapat ditonjolkan, supaya dapat ditunjukkan kepada orang. Oh, ini at least sample community. Walaupun belum perfect lagi, tapi at least ini pencetusnya. So kita kena initiate, bermula daripada sekarang. So kita dah dapat ilmu, apa yang kita dapat daripada bicara maqasid ini, kita initiate dalam keluarga kita. Bermula daripada sekarang, jangan tangguh. So umur kita tak lama, kita tak tahu bila kita akan mati. So apa yang kita tinggalkan? Kalau kita lihat dalam komen kita punya followers, macam JRD Mo, dia kata bagaimana kita nak meninggalkan keinginan pada dunia, fokus pada akhirat. So akhirat ini bicara pasal yaumul akhir, hari pengakhiran. Macam mana hari pengakhiran kita? Apa yang kita tinggalkan untuk generasi kita? Apa yang kita tinggalkan untuk anak dan isteri kita? Adakah kita tinggalkan harta ataupun kita tinggalkan satu ilmu yang bermanfaat buat mereka? Kerana kita tahu seusai saja kita mati, yang tinggal pada kita hanyalah ilmu yang bermanfaat, kan? Iaitu doa anak yang soleh, dan juga sedekah jariah. Apa yang kita siddiqkan? Apa yang kita siddiqkan dalam kerja buat harian kita ini? Apa yang kita siddiqkan? Adakah kita mensiddiqkan firman-firman Allah di dalam Al-Quran? Kita mensiddiqkan setiap aturan Allah, ataupun kita hanya memandang Al-Quran ini sebelah mata sebagaimana yang telah dikongsikan oleh Ustaz Syauqi? Kita memandang sebelah mata. Kita sibuk duk cari Dajjal. Rupanya Dajjal tu ada pada diri kita. Kita memandang Al-Quran ini sebelah mata, memandang enteng, tidak mempedulikan perintah Allah dengan kedua-dua mata kita. So itu dia Ustaz Syauqi. Okey, terima kasih Ustaz AA atas perkongsian pada pagi ni. Kalau kami tak kontrol ni, boleh pergi 2 jam kita punya perbincangan ni. Sebab biasa kita orang memang bagi kuliah memang 2 jam. Satu session tak pernah yang kurang daripada 2 jam. Jadi hari ni bila live ni kita kawal ni dunia je. Betul. Selalu terlajak. So
Kontrol ni, kontrol. Kalau ikut benda nak cakap, hari-hari ada benda je kita boleh cakap kepada orang lain. Sebab apa? Sebab dalam RPWP ni kita ada 200 orang. Everybody, each and every person dalam RPWP is a subject to be corrected. Semua daripada kalangan kami ni adalah subjek untuk dibetulkan. Saya sendiri pun hari-hari kena tegur. Ada je benda yang saya salah buat, ada je benda yang saya salah cakap, salah sebut, salah benda yang saya buat, dan akan benda yang ni adalah the power of the pack yang akan menegur kita. Di mana ruang yang untuk kita islah. Dan bila kena tegur, jangan sentap. Masalah kita ni kena tegur je sentap. Di situ tak ada lapang dada ya. Jadi pelajaran yang penting sebenarnya bila hidup berjemaah ni, Allah ada sebut satu, kalau kita rajin baca surah kita bagi tadi, surah 3 ayat 14 tadi tu, baca sampai habis saya cakap tadi tu sampai 19, hujungnya Allah kata orang-orang yang diberi ilmu. Part ni yang penting ni. Sebab once kita dah dapat kitab, kita dapat satu bahagian yang Allah beri kat kita ilmu, dan masalah yang nak diselesaikan adalah baghian bainahum. Kedengkian di antara mereka. Tu Allah fix sudah ayat 19 tu. So kita nak selesaikan baghian bainahum, kedengkian di antara mereka. Duduk dalam perhatian ni, tak ada kerja nak dengki kat usai A. Mentang-mentang dia muda apa semua bagai. Tak ada kerja nak fikir benda tu. Benda tu dah last kali. Kadang tak ada pun dalam last. Tak ada last narai pun untuk kita dengki. Sebab apa? Why kita nak ada wujud permusuhan? Kenapa kita nak mesti dengki kepada orang lain? Kerana di sini, kita sendiri pun banyak benda yang kita nak islah. Aku sendiri pun banyak dosa yang aku nak kena betulkan. Apa yang dia buat itu adalah dosa dan tanggungan yang dia nak sucikan. Kita pun ada part kita nak kena bersihkan. Masalah kita hari ini adalah dosa kita sorok sembunyi. Salah kita tu put under the carpet. Kalau boleh nak jaga betul aib kita tu. Why? Sebab kita tak nak orang tahu kita punya kekotoran. That's why kita tunjukkan harta kita apa semua. Kenapa? Kita nak nampakkan diri kita yang lain, bukan yang sebenar. Itu yang di luar. Diperhatiin tak ada. Nak main selak kain apa semua ni, macam Ustaz kata tadi lah. Ustaz kata tadi apa? Kain kau jaga, kain aku jaga. Dia tak ada cerita ni. Ini masing-masing punya kain, masing-masing kena tengok. Why? Kerana kita duduk di bawah selimut yang sama, kain yang sama, kiswah yang sama, pakaian yang sama. So, tak boleh nak buat lah. Kau selak sikit, kau pun warga prihatin. Jadi ada teguran yang kita kena sampaikan. Anak tu adalah anak prihatin. Anak tu pun sebahagian daripada anak saya. Tak kisah anak yatim, anak yatim piatu, anak sendiri, even anak angkat, semua itu adalah anak prihatin. Dan benda ni, sistem dan modul yang dah tak ada dekat luar sana, yang kita sama-sama nak kena hidupkan balik. Dulu kalau kita masuk kampung saya lah, tak tahulah kampung orang lain. Bukan darah daging pun. Tetapi itulah Pak Lang saya, itulah Pak Tam saya, itulah Pak Ndak saya, semua jadi bapak saya. Sebab apa? Sebab satu kampung tu, kita ada pangkat-pangkat yang kita kena panggil. Dan kita akan hormat mereka sebagai orang tua kita dekat kampung kita. Dan dia ibarat, tak kisahlah kau main kat bawah rumah dia ke, kau main kat laman rumah dia ke, apa ke, tak ada hal punya. Janji kau jangan pecahkan pasu dia, jangan jahanamkan pokok dia, kau jangan rosakkan laman dia. Yang tu dia akan marah kat kita. Dan marah dia tak akan marah anak. Dia akan report kat mak kita. Yang akan hukum tu kadang-kadang bukan dia, mak kita yang akan melibah kita nanti. Itu sistem yang ada pada zaman kita kecil-kecil dulu. This sistem sudah tak ada dalam kejiranan kita hari ini. Yang ni yang kita nak kena sama-sama betulkan dan bersihkan. This is the power of the pack tadi. Kalau positif, semua positif. Kalau negatif, satu taman tu negatif. Lantak kau lah nak jadi apa dengan anak cucu kau, anak bini kau, sakit ke, mati ke apa semua. Hanya 2-3 orang saja yang concern, yang care. Tak ramai yang akan mengambil tahu tentang apa yang berlaku. Dan saya setujulah tadi apa yang dinampakkan oleh Kak Zu tadi tu. Kak Zu nampakkan yang kita hari ni kita perlukan kepada satu keadaan. Kita kena fikir, kalau aku mati dulu, mampukah isteri dan anak-anak kekal dengan akidah? Yang tu kalau ikut ayat Quran, surah 4 ayat 9 tu. Tahu, ada ayat dia. Surah An-Nisa ayat 9. Adakah? Takutlah, bimbanglah untuk kau tinggalkan anak-anak yang lemah. So kami di Perhatian ni pun, bila kita buat rumah anak yatim, sebenarnya yang kita fokuskan ni adalah untuk kita nak tinggalkan anak-anak kita dekat dalam jagaan yang selamat. Kita sendiri bimbang kalau kata apa-apa jadi kat kita dan kita travel. Ni Ustaz AA ni pergi Iceland sekejap, Switzerland sekejap, entah mana hala negara dia pergi kan. Saya sendiri pun kadang ada dekat timur baratnya, kadang ada dekat timur tengahnya, kadang ada dekat Baitul Maqdis, ada dekat Al-Aqsa. Always concern, anything can happen dalam perjalanan. Kita boleh mati dalam keadaan kita tak jangka. So apa akan jadi pada nasib anak dan cucu kita? Melainkan kita dah sediakan sebuah tempat yang kita yakini inilah rumah dia. Apa-apa jadi pada bapaknya, isterinya sudah ada tempat yang mampu untuk selamatkan dia, dan dia sudah ada tempat untuk mereka betul-betul dijaga dengan ilmu dan knowledge yang berdasarkan Allah dan
Rasul. Itu yang kita Rasul. nak. Okey Ustaz, ada apa-apa lagi? Okey, clear. Okey clear. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita pada pagi ni. Alright. Saya rasa happy hari ni sebab kita dapat sampaikan 3 benda tu dalam masa yang agak sufficient lah, dalam 1 jam 15 minit ni. Minta maaf kepada semua yang terlajak, kita suri masa lebih kurang 15 minit. InsyaAllah kita akan usahakan untuk nak lebih. Payah nak cakap kan. Nak lebih memang kena masuk kelas nanti. Kita akan cuba buat parenting Quran minded tu. Sebenarnya dah ramai yang mengisi form tu, dah ramai yang memberi respon. Dan saya sangat suka dengan topik-topik masalah dan tajuk-tajuk yang macam-macam kainlah manusia ada dekat dalam tu yang mereka share, dan kita lihat sebenarnya kita memang kena bantu dan kita kena tolong. Cuma di situlah zakatnya, di situlah penyucian yang kita kena sama-sama bantu, kerana untuk buat semua ini dia memerlukan modal kepada agama. Dan insya-Allah kelas yang kita buat itu walaupun berbayar, sebenarnya bayaran itu sebenarnya akan kembali semula kepada pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan agama, din, dan juga pembangunan rumah pengasih warga prihatin. Tak ada gaji pun untuk bahagian kami, tetapi yang kita usahakan macam mana untuk kita sediakan satu modul yang ramai yang nak masuk itu adalah orang-orang yang committed. Bab committed ni yang penting. Masuk kerana kita nak jadi orang yang betul-betul bertakwa, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. So kita akan bantu satu modul, kita tengah bangunkan satu modul tips dan juga kaedah parenting Al-Quran minded, dan khusus kepada mereka yang nak kepada pendidikan Al-Quran, kita juga buat macam mana nak mentadabur Al-Quran, membaca Al-Quran dengan teknik dan taktik yang Allah dah berikan kepada kita. Macam mana kita dapah ni, tetapi another more advanced step yang kita kena beri kepada ibu bapa. Nak Al-Quran minded, dia kena betul-betul faham macam mana nak membaca Al-Quran dengan hak, dengan kebenaran. Itu pun kita akan berikan dalam program parenting Al-Quran minded nanti insya-Allah. Okey. Saya rasa itu sajalah daripada saya. Hari ini kita ucapkan beramai-ramai tahniah dan selamat hari lahir kepada Ustaz Al-Fadil. Doakan kebaikan untuk dia, dimurahkan rezeki. InsyaAllah anak dalam kandungan pun dilahirkan dengan cukup sifat dan sempurna. Itu hadiah untuk tahun ni, untuk mereka anak yang ketiga. Dan hari ni pun juga sebenarnya adalah hunting kerana episod 40. Saya ni kalau angka 40 ni, saya sangat sentimental value. Why? 40 tu ada kaitan dengan Nabi mendapat wahyu dan banyak benda yang kita nampak. 40 tahun, 40 episod bicara maqasid, itu satu benda yang sangat-sangat saya rasa kami di Warga Prihatin sejauh ini perjalanan 40 episod, banyak ilmu yang dah kita bagi dalam 40 episod ni, dan more to come. Pastikan anda terus kekal bersama dengan kami, dan insya-Allah boleh beri panduan dan pandangan, tak ada masalah, boleh masuk ke dalam grup. Okey, kita bagi link. Okey. Isteri saya dah bagi satu link, dan juga boleh masuk ke dalam channel kita, channel Telegram Bicara Maqasid. Di situ kita ada satu ruang untuk kita discuss, ada kesan dan pesan, ada sahabat-sahabat yang akan berkongsi nota. InsyaAllah apa saja topik yang kita bincangkan akan ada rujukan dan juga bantuan dari sudut bahan, alat bantu untuk kita sama-sama keep on track apa yang kita sampaikan dalam semua episod-episod yang kita dah layoutkan kepada anda semua. InsyaAllah terima kasih kepada semua sekali lagi. Mudah-mudahan kita akan diberikan rezeki untuk kita bertemu di alam program yang lebih khusus. Alam maya pun kita nak jumpa, alam hakikat pun kita nak jumpa, dan sebenarnya ramai-ramai yang komen kat sini ni kebanyakannya kita kenal dan kita pernah bertemu dekat dalam trip-trip dan juga program-program yang sebelum ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari, hari Khamis, dan kita akan bawa kepada topik pembincangan hijrah dan kita akan concludekan dari sudut parenting. InsyaAllah itu yang penting untuk kita bawa dalam keluarga kita. Kemana lagi Quran ini nak hidupkan, melainkan ke dalam jiwa anak dan isteri dan suami sendiri di dalam sebuah rumah, baiti jannati, rumahku syurgaku. Okey, terima kasih. Makin lama makin panjang, dah nak 11.30. Kita jumpa lagi esok pada waktu dan masa yang sama, 10.10 pagi bersama dengan saya, dan esok kita ada seorang lagi tetamu jemputan insya-Allah. Okey, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri sebagai penyampai dan muhadir. Moga-moga kita akan diberikan hidayah dan petunjuk untuk istiqamah di atas jalan yang lurus ini. Okey, hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua.